Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, alhamdulillah, saya ingin mengajak diri saya dan para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita membulatkan hati kita, meningkatkan ketakwaan kita, menambahkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dia? Kerana malam ni Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita menumpang lagi di atas muka buminya. Diberikan pinjaman nikmat kepada kita, dijauhkan kita daripada kebinasaan, dan paling besar Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita hidup di dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini kita doakan kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita balik bertemu dengan dia kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, mai dekat sikit boleh tak? Mai dekat sikit, dekat belakang pintu tu kita bagi orang lain masuk. Mai dekat sikit boleh? Nampak? Mai dekat sikit. Siapa yang tak ubah tempat mati dalam masa 3 hari. Okey. Malam tu tak ada pengajak ustaz. Apa pengajak di sembahyang boleh 2 bulan lepas. Tanya soalan tak boleh. Mai. Masjid. Mai dekat. Sehari apa? Baik, boleh lah. Kita sambung pengajian kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir, muka surat 19. Muka surat 19. Betul Pak Uzin lah? Muka surat 19. Pak Uzin tak tanda? Ada tanda? Tahu lah. Dan lagi Nabi SAW bersabda. Baik, yang mana yang ada kitab buka muka surat 19. Kalau hak Rumi muka surat apa tu? Hak Rumi ada? 19 kak? 19 kak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya orang yang meminum arak dan tuak itu bila mana keluar daripada kuburnya terlebih busuk daripada bangkai, dan bekas arak itu digantungkan pada lehernya, dan mangkuk tempat minum itu pada tangannya, dan dipenuhkan antara kulitnya dan dagingnya itu beberapa ular dan kala yang dipakaikan kepadanya 2 kasut daripada api neraka. Kita masih bicarakan lagi tentang siksaan orang yang minum arak dan tuak. Nabi kata bila mana mati, tuan-tuan, hidup kita ni masalah dia Pak Long, kita nak mati. Kalau hidup kita tak mati, senang hidup kan. Tapi problem kita hidup ni sebab apa dia? Kehidupan kita akan berakhir dengan babak kematian. Suka ke tidak, yang tu kena terima. Tapi bagaimana episod dan babak tersebut akan berlaku pada kita? Bila? Wallahu alam. Yang ni kita tak tahu. Episod kematian dan babak kematian pasti akan menjelang tiba. Dalil dia mana dia? Kita duk dengar ayat Quran selalu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang tu kita jelas. Sebab tu tanda kita nak mati ni pada apa long? Bila mana kita hidup tu tanda kita nak mati. Pasti. Tak payah duk tanya lah, telinga jatuh, lidah pendek, tak payah duk tanya lah tu. Duk bangkit, duk kelepiak tinggal, tak payah lah. Hang hidup tu tanda hang akan mati. Mati di mana? Tak tahu. Mati dalam keadaan yang bagaimana? Tak tahu. Tapi Allah Ta'ala bagi pilihan. Sama ada hang nak mati dalam keadaan husnul khatimah, ataupun hang nak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pilihan tu Allah Ta'ala bagi kat kita. Tapi bila nak mati tak tahu. Di mana nak mati tak tahu. Jam berapa nak mati tak tahu. Tak tahu. Dia bukan ada syarat Panong oi. Syarat nak mati kena sakit, tak ada syarat. Syarat nak mati kena tua, tak payah ada syarat. Tak payah ada syarat.
Kadang-kadang orang kata sakit apa, tak ada apa, batuk, tak ada. Pergi hospital, doktor buat keluar, punca kematian, serangan jantung. Itu lah. Serangan jantung tu nak bagi ada bin juga, mati sebab apa dia? Tak ada apa, tuan-tuan. 3 hari lepas, kawan saya mengaji sekolah rendah, sama-sama, duduk sebelah menyebelah. Umur sama 32. Pergi kerja, balik, berehat sat tepi jalan, dia bawa kereta, dia mengantuk sangat. Dia tutup enjin, dia buka tingkap kereta, lena daripada pukul 5 petang, orang pergi tengok-tengok 9.30 tak jaga. Gerak, tak ada dalam kereta. Tak ada punca apa pun. Tak lorong, itu masalah kita ni. Sebab tu Ibnu Athaillah, kalau tak silap saya, dia kata apa dia? Dia tanya kepada anak murid dia, kalau tak silap saya, siapa di kalangan hampa yang tak percaya, yang tak yakin lepas hidup ada kematian? Cuba angkat tangan. Dia tanya. Di kalangan hampa ni, dia kata, siapa yang tak yakin lepas hidup dia akan mati? Angkat tangan. Tak ada siapa pun angkat, sebab benda tu duduk tengok depan mata. Yang kedua, siapa yang di kalangan hampa yakin lepas hidup ada mati? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Soalan yang ketiga, kalau hampa yakin dan lepas hidup hampa ni mati, kenapa hampa masih malas melakukan ibadat, dan kenapa hampa masih gemar melakukan maksiat? Cuba abang kat aku. Dia tanya. Semua percaya, yakin. Saya nak tanya orang Langkawi malam ni, yakin tak lepas hidup nak mati? Yakin ke tak? Yakin. Siapa tak yakin? Yakin, cari mampu, tak yakin nak mati. Yakin tak? Yakin. Cepat dia jawab. Percaya. Lepas hidup ada mati, betul tak? Betul. Dah tahu kata lepas hidup ada mati, sebab apa masih malas melakukan ibadat? Sebab apa masih gemar melakukan maksiat? Cuba bang. Tak tahu Ustaz. Sebab tu Ibnu Athaillah kata, hampa hanya percaya, hampa tak yakin. Percaya apa dia? Percaya lepas hidup mati. Tak yakin apa dia? Tak yakin bahawa segala amal ibadah hampa Allah akan balas di akhirat kelak. Hampa tak yakin bahawa dalam kubur ada azab Allah. Hampa tak yakin. Dia kata. Bukan saya kata. Tuan-tuan usaha saya pandai siapa? Saya baca kata-kata ulama. Pasal apa yang kita malas nak buat ibadat? Tak tahu Ustaz. Subuh haram tak maghrib semayang, lohok jaga dah haram tak semayang, asyak sedap dah haram tak semayang, maghrib haram tak. Dok bidai bang dia kena rokok lagi kuat. Bukan orang lain Langkawi ya. Dalam ni saya nak taruh tuan-tuan lah. Saya nak kata apa kat orang lain. Zalim lah main mengajak di Langkawi, kata kat orang Kodiang. Mengajak kat orang Kodiang, kata kat Kodiang. Tuan-tuan, ada orang baru ni kata Ustaz kasak sangat. Saya kata tak. Nak lembut-lembut saya bukan ajak saudara baru. Kalau saya ajak makluh baru masuk Islam 4 hari, tak apalah. Ni berapa tahun dah makluh ni? Ni makluh berapa puluh tahun dah ni? Duk ketegak tentu lah. Betul tak makluh? Makluh? Jangan ada buat muka insaf lagu tu, tak ada. Saya basuh tak habis lagi. Tuan-tuan, makluh berapa puluh tahun dah. Tak, sedang lagi. Biar kata biar. Dah Ustaz, dia orang benci. Siapa suka orang kata kat dia. Tuan-tuan, Ustaz yang orang tak pernah kata ni, tuan-tuan tahu Ustaz benar. Hak orang tak pernah kata. Hak dia mengajak dan dia pun tak pernah kata kat orang. Ada? Saya nak tanya tuan-tuan, ada? Tak ada tak? Ada baru ni dia kata ada tak? Ustaz apa? Ustaz mengajak tajwid. Dia tak kata korang, saya kata tu pun dia kata ni mat apa? Mat tak usah kena dengan dia. Dia baca-baca 2 betah, ni mat apa? Mat lagi. Tuan-tuan, kadang-kadang kena kata Pak Long oi. Mat lah. Siapa nak kata kat tuan-tuan lagi, cuba abang. Ni hak tua-tua ni. Siapa nak kata lagi tuan-tuan? Siapa nak kata ni macam Pak Husin? Siapa nak kata kat dia? Mak tak ada dah. Dia tak? Kalau mak ada, mak boleh kata. Pak ada ya. Pak pun tak ada dah. Orang perempuan tak ada dah. Gelak terah Meta mak tak ada, dia sengak. Pak tak ada, meta perempuan tak ada, dia gelak terah. Ada maksud kot. Bulan lepas kami baru makan kenduri arwah, bukan bulan depan nak makan kenduri kahwin kot. Dah.
Kasar kat Pak Hussein ni pun. Mula lepas baru kita nak meratib dengan nuri arwah kan. Saya main mengajak bukan bulan depan kami nak buat nuri kesyukuran kot. Dan Zat, sabar Zat. Carilah tempurung nyok kat rumah tu katok Zat pada duduk tu, sabar Zat. Nanti kita kira lain. Mangkak tolong break Zat Pak Hussein kita ni kan. Ni break tak apa nak lekat dah Pak Hussein pun. Siapa nak kata tuan-tuan? Siapa nak kata? Tuan-tuan cuba fikir siapa nak kata? Mak tak ada dah. Kalau mak ada dia boleh lah duk kata kat kita. Pak tak ada dah. Siapa nak kata? Bini nak tegur, tak berani. Bini tegur dia kata, hang cermat. Anak kau tu kan anak kau ni. Bini diam. Anak tegur, hang nak jadi anak derhaka hang buat kat aku. Siapa nak tegur tuan-tuan? Siapa nak tegur? Mat kuliah lah ustaz nak kata. Mat dengar ustaz nak kata apa? Hang kata lah ustaz. Hang tiba kau tengah belakang kedegung. Hang kata lah. Ustaz pun tak boleh kata. Siapa nak kata kat tuan-tuan? Tuan-tuan cuba abang mai kata. Tuan-tuan nak Allah bagi perteguran direct pada tuan-tuan. Teguran Allah Ta'ala ni kalau direct pada kita teruk Pak Long oi. Duk lena malam elok-elok, jaga-jaga pagi mulut tak boleh buka, sengit sebelah, lumpuh. Masa tu anak buat. Masa tu baru anak ingat. Tu pun kadang-kadang tak sedar. Mulut sengit di sebelah pun nak kata ke orang juga. Ada saya jumpa sekali, mulut tu sengit tu. Perongoi sampai kita tak boleh buat apa. Sudah lah tu. Sambil bini dia duduk cakap, bini dia duduk tiap. Aku tendang. Tendang apa? Teluk hang bini tolong masuk. Hang nak tenang orang. Ni mula dah. Ini tak sedar orang. Teluk bini tolong masuk. Kencin berak bini tolong masuk. Dah kira nak tenang bini dia. Ni balong, orang yang minum arak ni balik-balik. Nabi kata apa dia? Bila dia mati kelak, Nabi kata dia keluar daripada kubur dia, keadaan dia lebih busuk daripada bangkai. Lebih busuk daripada bangkai. Bangkai tu busuk dah tuan-tuan ni. Lebih busuk daripada bangkai. Tikus mampu atas sini rumah, busuk satu rumah. Kucing mampu dalam rumah, busuk satu rumah. Tuan-tuan bayang kalau bangkai manusia tuan-tuan ni. Dalam banyak-banyak bangkai ni, bangkai manusia lah yang paling busuk. Ni kita nampak lawa ni pasal hidup. Cuba mati 4 hari, lawa lagi kah? Mati 4 hari, lawa lagi kah tuan-tuan? Ni hidup ni muka lawa, tangan nampak lawa, hak maklong-maklong tu lawa, kulit tak sangga belu, tak sangga tu. Pasal hidup maklong oi. Dah mati ni maklong antara nak hidup, busuk, bangkai. Dan bekas arak itu digantungkan pada leher dia. Dia bangkit pergi mana ni? Balik pergi belang mahsyar lah. Bekas yang dia duk minum arak, Allah Ta'ala suruh malaikat gantung dekat leher dia. Dan mangkuk tempat minum itu pada tangannya, dan dipenuhkan antara kulitnya dan dagingnya itu beberapa ulak dan kala. Ni letih ni. Ulak dan kala jengkiang. Tuan-tuan tahu kala jengkiang? Sini dia panggil kala jengkiang kan? Kalau kok dia tu dia lain sikit, dia panggil scorpion. Sini dia panggil kala jengkiang. Sini panggil apa? Kala lagi pelik noh. Kala lipit lagi pelik. Kala jengkiang, faham kala jengkiang? Faham lah. Dia kala pipit apa? Kala lipit. Oh, pelik tu. Saya tak nak dengar. Pakar apa? Kala pipit. Tak lebih. Kala jengkiang lah. Tak lebih. Kok dia panggil scorpion Pak Uzin. Scorpion. Duk Pak Uzin duduk kala pipit belah ni tak boleh Pak Uzin nak nikah, buang perangai-perangai tu. Bahasa tak apa nak elok tu, buang. Kena cakap orang putih lebih sikit boleh nikah dengan orang kot dia. Tuan-tuan, ulak ni besar mana? Di akhirat kalau ulak ni besar mana tuan-tuan? Ulak ni besar mana? Satu hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huzaifah Al-Yaman satu hari dia tanya kepada Nabi SAW. Huzaifah Al-Yaman tuan-tuan, dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi ke Fathul Bari saya tak ingat dah, dia cerita Huzaifah Al-Yaman kalau dia tanya kepada Nabi ni, banyak soalan yang dia tanya kepada Nabi ni soalan yang pelik-pelik. Dia berbeza dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang lain. Beza.
Sahabat kalau dia mai tanya Nabi, hak lain lah, sahabat yang lain Pak Long, kalau dia mai tanya Nabi, dia tanya macam mana? Ya Rasulullah, nak tanya sikit boleh tak? Apa dia amalan yang aku boleh buat untuk memudahkan aku masuk dalam syurga? Hak ni kebiasaan sahabat tanya. Ya Rasulullah, bagaimana amalan nak berhadapan dengan akhir zaman? Hak ni sahabat lain. Huzaifah Al-Yaman, dia bukan tanya lagu tu, dia mai tanya Nabi. Antara soalan yang dia tanya, ya Rasulullah, apa fitnah yang akan berlaku selepas kamu tak ada nanti? Pelik tak? Soalan dia tanya ni pelik. Dan antara soalan yang dia tanya dekat Nabi ni, ya Rasulullah, kamu duk cerita banyak dah, dalam neraka ada ular, dalam neraka ada kalajengking. Besar mana ya Rasulullah kalajengking dan ular dalam neraka ni? Besar mana? Nabi jawab soalan daripada Huzaifah Al-Yaman. Nabi kata, wahai Huzaifah, sekecil-kecil ular di dalam neraka sama besar dengan leher unta atas dunia. Paling kecil. Tuan-tuan bayang balong, berani tak? Ni hang nak buat maksiat dan nak buat dosa ni, fikir hang masuk dalam neraka, teman hang adalah ular. Sekecil-kecil ular di dalam neraka sama besar dengan leher unta atas dunia. Cuba fikir. Tedung selah pun hang takut nak mampu lah. Betul tak? Tedung selah pun hang takut dah. Tuan-tuan, tedung selah besar mana Pak Long? Tedung selah besar mana? Besar mana tedung selah? Samakah dengan tak sama? Cuba fikir. Sini tak ada taman ulang? Ada Langkawi taman ulang? Ada? Boleh tak ada? Dulu ada. Ulang sini panggil apa? Tazak kalau jengkang panggil pepek-pepek tu apa dah? Ni ulang ni panggil apa tak? Senik. Tu pun sebut tak betul, senik dah tak kan? Senik tu tok senik tu kan? Sini ulang jugalah. Tuan-tuan fikir tengok, kalau skorpion, apa Nabi kata, sekecil-kecil kada jengking atas dalam neraka di akhirat kelak sama besar dengan keldai atas dunia. Keldai tu paling kecil tuan-tuan ni, paling kecil. Tuan-tuan rasa teringin nak masuk neraka, pergilah. Lepas tu Huzaifah Al-Yaman tanya yang kedua, ya Rasulullah, takut sangatlah dengar azab, dengar ular, dengar kala dalam neraka ni besar tu. Ya Rasulullah, apa pesanan yang kamu nak pesan kepada orang yang tak ingin juga nak buat maksiat, yang tak ingin juga nak buat kemungkaran kepada Allah? Tuan-tuan, dia tak ingin, dia dengar azab-azab, dengar, bukan dia tak dengar, tapi dia tak ingin juga nak buat maksiat. Apa pesanan kamu ya Rasulullah? Nabi kata macam ni lah, kalau tak ingin nak buat juga maksiat, satu je syarat dia. Apa dia syarat dia? Jangan buat maksiat tu dalam muka bumi Allah, pergi buat tempat lain. Tuan-tuan, kalau tak ingin juga nak buat maksiat, silakan, tapi jangan buat maksiat di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi buat tempat lain. Ni Nabi pesan. Dengar berazab ni tak sangka dah. Satu hari orang jumpa dengan Imam Al-Ghazali. Bila jumpa dengan Imam Al-Ghazali, jumpa dengan Nabi SAW. Ada, dia jumpa dengan Imam Al-Ghazali, keliru pening ni bukan sebab apa, sebab lapar. Saya kalau lapar tu, dia tak apa nak beli fikir cerawat lah. Dia jumpa dengan Imam Al-Ghazali. Dia cerita kat Imam Al-Ghazali, dia kata, wahai Imam, aku ni ada masalah ni. Masalah apa dia? Duk dengar kamu duk cerita bab neraka, duk cerita bab azab mati, duk cerita bab azab kubur, tak rasa takut? Ni ada tak panggil kita belum? Cerita bila bab kematian ni tak sangka, tak takut. Dia pergi dengar khutbah tu, imam cerita tu, seksaan neraka boleh lena. Ada tak panggil ni Langkawi? Kenyah.
Tu imam duk cerita atas mimbar tu, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu azab neraka. Dia tutup lena serupa lah. Serupa lah. Lalu Imam Ghazali kata dekat dia, tu tanda hati hang dah keras. Hang dengar cerita bang azab neraka, hang tak beraya takut. Hang dengar cerita bang azab kubur, hang tak serayau. Hang dengar cerita bang kematian, hang tak boleh mengeluarkan air mata hang. Tu maknanya hati hang telah keras. Keras. Bukan karat, keras. Hati hang telah keras. Lepas tu macam mana nak melembutkan hati? Macam mana cara nak melembutkan hati? Yang pertama Imam Al-Ghazali kata yang pertama, perbanyakkan berpuasa. Ni tuan-tuan saya nak bagi amalan orang yang rasa hati keras. Banyakkan berpuasa. Puasa Isnin, Khamis ataupun hari-hari putih, puasa. Yang kedua, banyakkan memberi makan kepada anak-anak yatim. Anak yatim bukan bin yatim, anak yatim tu ya no. Yang ketiga, selalulah usap kepala anak yatim. Imam Ghazali kata, ni bukan saya kata, Imam Ghazali kata, usap kepala anak yatim. Pak Long duk buat dah tapi tersilap. Saya tengok Pak Long ni kerap buat dah, tersilap. Imam Ghazali suruh usap kepala anak yatim, sapu kepala anak yatim. Pak Long tersilap sapu kepala mak anak yatim. Tu tak betul Pak Long sapu kepala anak yatim tu. Pak Long duk sapu kepala mak dia, tak boleh. Tu hati lagi keras. Sapu kepala anak dia. Sapu kepala anak yatim, sapu. Nabi suruh, Imam Ghazali suruh, balik buat. Yang pertama apa dia? Puasa. Maksudnya ni puasa. Puasa ni, puasa. Balik puasa, mati keras balik puasa. Yang kedua, jamu makan anak yatim. Yang ketiga, sapu kepala, usap kepala anak yatim untuk melembutkan hati. Balik buat tengok balong ni hati keras. Ni kita duk cerita ni bab ulang, cerita bab kala jengkiang, dia tak boleh rasa sayau. Hati saya tak tahu nak abang. Dan yang ketiga, dipakaikan kepadanya kasut daripada api neraka, maka mendidihlah otak kepalanya daripada keduanya itu, dan kubur itu menjadi satu lubang daripada lubang api neraka, dan ia berserta dengan Fir'aun, Haman di dalam api neraka yang terkebawah yang bernama Hawiyah. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, buat benda bukan tak mana apa atas dunia ni, minum arak ya. Buat ni nak abang kat tuan-tuan yang kata arak ni. Ni nak abang kat tuan-tuan, buat arak ni tuan-tuan. Saya 4 hari lepas satu panggilan mai daripada Sarawak tanya masalah. Dia telefon saya pun nak faham tak faham, dia bercakap sama banyak. Kita bukan berapa kerti bercakap Sarawak, dia duduk cerita. Dia kata dia mabuk, dia cerai, bini dia talak 3. Dalam keadaan dia mabuk, dia balik-balik adalah masalah lagi, dia cerai. Lepas dia sedar, dia kata, Ustaz, saya tak tahu nak buat macam ni, ni telefon Ustaz ni. Saya kata, ang umur berapa? Saya baru 19, bini 18, anak berapa orang? Anak baru 2 Ustaz. Yang sulung berapa tahun? 3 tahun. Yang nombor 2 baru lahir lebih kurang 2 minggu lepas. Semalam saya cerai, bini saya talak 3. Jatuh dah Ustaz. Jatuh, saya tak sedar Ustaz. Hang buat apa tak sedar? Saya mabuk sebab apa dia? Minum arak, jatuh. Saya tak sedar Ustaz. Jatuh, tapi saya tak sedar. Jatuh. Jim alif ta waw ha, tuh jatuh. Dia dah ulang, saya tak sedar Ustaz. Tak sedar tu kerana apa dia? Hang minum arak dia dah. Hang minum tu untuk apa dia? Hang yang cari mabuk. Jatuh. Waduh, jatuh pak? Jatuh. Saya sebut 3, jatuh berapa? 3 lah. Sebut 3, jatuh 3. Tapi ini kali pertama saya cerai Pak Ustaz. 3. Bukan sebut 3 jatuh 1. Siapa ajak hang?
Sebut 3, jatuh 3. Saya tak mau ikut ustaz, saya nak ikut perlis lah. Sebut 3 jatuh, ikut tukang. Nak buat macam mana? Lepas tu dia tak ada telefon pula, jatuh ustaz, jatuh, tayak. Dia kata macam mana ustaz, ada ustaz kenal tak siapa-siapa mau jadi Cina buta? Mana ada Cina nak buta dah lah ni, hang ya buta. Tuan-tuan, jangan duk buat main. Jangan duk buat main. Minggu lepas, bulan lepas kita cerita dah. Cerita tentang Barsisa. Cerita dah kan bulan lepas? Hak dia yang dia ahli ibadat kuat, saya cerita dah. Tuan-tuan tak ingat itu, tuan-tuan punya pasal dah. Cerita dah. Bila mana Iblis offer kat dia 3 dosa untuk dia buat. Ingat tak? Yang pertama bunuh orang. Tak mau. Yang kedua berzina dengan bini orang. Tak mau. Yang ketiga minum arak. Dia kata boleh. Minum arak, 3 dia buat. Tuan-tuan ingat? Bukan tak ingat. Ingatlah. Saya cerita dah. Tuan-tuan tak ingat tu Pak Husin cerita balik lagi. Lepas kuliah Pak Husin sambung. Cerita bab Barsisa. Dia bilang Pak Husin tak ingat dah cerita tu. Saya cerita lah. Tuan-tuan, mula dia tak mau. Lepas tu dia mau satu. 3 hang buat. Dan riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang memberi minum, bagi minum atau memberi makan kepada siapa? Kepada orang yang meminum arak dan tuak, satu suap daripada makanan. Dia bagi ayak sekali teguk, dia bagi makanan sekali suap. Nescaya orang tu kena apa dia? Dikeraskan Allah Ta'ala atas tubuhnya beberapa ulat dan kala untuk menggigitnya pada hari kiamat. Tu dia. Allah Ta'ala dah sedia dah ulat dengan kala jengkiang untuk azab dia pada hari kiamat. Mampu tuan-tuan? Kalau saya cakap, mungkin tuan-tuan boleh petikai lagi, ustaz, bukan sampai tahap tu ke ustaz, agak-agak lah ustaz, tapi yang cakap ni adalah Rasulullah, pasti benda tu akan berlaku. Na'udzubillah min zalik. Dan sesiapa yang menyampaikan hajatnya, nya tu balik kepada siapa dia? Orang yang minum arak. Orang yang minum arak, yang tak tobat, dia duduk atas apa dia? Berkekalan ia atas perbuatannya minum arak tu. Tiba-tiba dia ada hajat, dia suruh tuan-tuan minta tolong, aku ni ada hajat gila dengan ada apa? Ish, kita ni kawan lama dah, kita tahu perangai dia lagu mana. Lepas tu hang nak buat apa? Aku nak minta tolong dekat hang sikit. Tolong apa? Aku nak minta berhutang duit kat hang. Minta berhutang duit. Kita pun tunai hajat dia. Tuan-tuan cuba tengok. Dan sesiapa yang menyampaikan hajatnya, maka sesungguhnya orang itu menolongi atas meruntuhkan agama Islam. Seumpama hang bantu orang nak meruntuhkan Islam. Tu dia. Tuan-tuan cuba fikir. Maklum, cuba fikir. Tunaikan hajat orang yang duk minum arak, yang berkekalan atas minum arak tu, seumpama hang telah meruntuhkan agama Islam. Berat ke tak tuan-tuan? Tuan-tuan, kerajaan pergi runtuh tu, kok belah apa? Pasir Berdengung tu pun tak sangka dah orang kata zalim lah, runtuh bangunan, rumah apa semua lah. Ni tuan-tuan runtuh agama, bukan runtuh rumah, runtuh agama. Bila ni orang tak rasa apa pun meruntuhkan agama. Dan sesiapa yang memberi hutang kepadanya, tak tunaikan hajat, ni bagi hutang 1 dirham, maka sesungguhnya orang itu telah menolongi atas membunuh orang yang mukmin. Dosa dia. Tadi dia tunai hajat, kawan ni ada hajat apa semua, hajat lah, cancah hajat lah. Aku nak nikah ni, tolong Ustaz tunai hajat aku. Buat apa? Hampir meminang kawan tu mai. Kita pergi meminang tolong dia, macam runtuhkan agama. Dosa tu. Aku nak hutang hang RM40, kita bagi hutang RM40. Dosa dia macam hang tolong orang bunuh orang mukmin. Tu dia. Nak habaq kat tuan-tuan ni, hak minuman duk berlambak kat dalam bumi tuan-tuan ni. Hak minuman tu duk berlambak dalam bumi tuan-tuan ni. Betul ke tak? Tuan-tuan nak sembang apa? Langkawi dengan kok dia mana arak punya?
Silat-silat anak kita pun nak pergi jual. Betul tak? Cucu kita pun nak pergi jual. Dah duk kerja kedai. Tuan-tuan. Sebab tu saya cadang. Bulan lepas saya sebut ni, saya nak sebut sekali lagi tuan-tuan. Dah kita duk sembang bab arak ni. Pihak kerajaan dah kena fikir dah. Mana-mana kedai dan premis yang menjual arak yang di dalamnya ada pekerja-pekerja Islam. Tolong sediakan satu kaunter khas tentang urusan jual beli arak tu. Pastikan yang menjual itu bukan orang Islam. Berapa ramai ada jual ni orang Islam, tuan-tuan? Berapa ramai ada jual ni orang Islam? Cucu tuan-tuan, menantu tuan-tuan, anak tuan-tuan. Yang pak tak tengah lah duk main sembahyang, anak tu jual arak. Nak buat macam mana ustaz? Dah dia kerja. Payah tuan-tuan ni. Cakap lebih-lebih kena gam. Terus lah. Dan sesiapa yang bersekedudukan dengannya, Allah Ta'ala menghimpunkannya pada hari kiamat sebagai membunuh tanpa hajat baginya, iaitu tiada pegangan yang melepaskan dosa dia. Dan hak ni lagi kasar ni, sesiapa yang menghalalkan arak dan tuak, ada tak? Tanya dia, ustaz, saya nak tanya ustaz. Ya, saya nak tanya ustaz ni. Ya, silakan. Apa hukum meminum arak? Haram, dosa. Oh, betul tak? Ya. Kemarin saya tengok kawan ustaz minum, dia hailam. Kawan dia jadi hailam. Tak hailam, halal pun tak, haram pun tak, duduk tengah-tengah hailam. Tuan-tuan, menghalalkan ni tuan-tuan. Nak cerita ni lagi dia payah tuan-tuan, dia panjang cerita. Nak menghalalkan kadang-kadang ni tuan-tuan. Nak cakap macam mana tuan-tuan? Nak cakap macam mana? Kita ada kuasa, kita ada peluang. Kena buat sesuatu dalam ni. Kita ada kuasa, kita ada peluang. Kena buat sesuatu. Habis tak ada pun lah tuan-tuan. Habis tak ada. Zaman ni kita wujudkan satu kaunter khas untuk penjualan arak. Wak keluar satu garis panduan. Silakan kamu nak menjual arak kepada yang bukan Islam, tetapi haram kamu menggunakan orang Islam untuk transaksi jual. Wak keluar dah tegas, haram menjual arak kepada orang Islam. Bila lagi tuan-tuan kita nak ada power? Kena buat lah. Allah bagi peluang ni, kita tak tahu berapa kali, kena buat. Taklah kita tak menghalalkan lah, tak menghalalkan. Kita tak buat keluar hukum kata menghalalkan, sampai tahap tu tidaklah. Tetapi kita kena tunjuk sesuatu benda. Dan ada orang yang menghalalkan. Ada. Siapa dia orang yang menghalalkan? Kadang-kadang orang yang meniaga dan memikirkan keuntungan. Ada tuan-tuan. Dia meniaga, dia memikirkan keuntungan. Dia fikir keuntungan dia. Orang kata ni hang macam mana, hang buka kedai, hang ni duk ambil, Allah tak apa, tak apa, takat sikit-sikit tak apa, hak jenis tak apa tu. Tahu dah. Kita nak buka franchise satu kedai, contohlah. Kita nak buka satu kedai. Satu kedai kita nak buka. Dan dalam kedai tu kita ambil lah contoh, nama dia apa-apa lah. Apa-apa mat, apa-apa kedai 24 jam. Yang dalam kedai tu kita tahu dah terlibat dengan penjualan arak yang kita nak makan untung daripada kedai tu. Ada tak tuan-tuan? Saya nak terus terang ni, payah nak sebut nama lagi, kena saman. Ni kita duduk lain, kita sebut satu nama. Nama kedai ni, syarikat ni, lagi kena saman. Saya pun bukan ada duit tuan-tuan ni. Lepas zaman 4 juta siapa nak bayar? Tuan-tuan kemai, tak apa, tak teruskan cakap kami di belakang ustaz. Saya kena 4 juta, tuan-tuan meruyuk. Saya tahu dah. Ini perangai geng kuliah maghrib ni. Tak apa nak boleh harap. Percaya boleh, harap jangan. Satu syarikat, satu kedai lah. Nama kedai tu Alibaba Mat. Kedai 24 jam. Kita ada duit, kita pergi nak buka dekat dia. Ni saya ada duit berapa? Okey, kalau you nak buka ni lebih kurang 500,000. Kita bawa keluar perak. Duit banyak orang Langkawi ni. Orang Langkawi duit banyak.
Dia perak. Kawan pula baru kena ekor minggu lepas. Dia kira apa? Perak pergi. 500,000. Tapi syarat dia dalam tu kena juara. Kita pun tak apa. Kita pun pergi tegak lah. Satu orang main tegak. Hang ni pasal apa ni? Tengok hang ni janggut kemas, lebay kemas, jubah kemas. Tapi duk jual Allah sikit lah. Tak apa Hak tu termasuk tak dalam golongan yang menghalalkan? Ya, dia menghalalkan premis dia. Perniagaan dia juara. Tuan-tuan cuba tengok hukum dia macam mana ni. Dan sesiapa yang menghalalkan arak dan tuak, maka ia terlepas daripada aku dan aku terlepas daripadanya. Nabi tak mengaku dah. Sampai tahap Nabi tak mengaku dah orang ni umat dia. Tuan-tuan, benda tu ayat ya tuan-tuan. Benda tu ayat. Saya kadang-kadang tengok Allah tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak payah pergi banyak lah dalam bumi tuan-tuan ni, sudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan keluar, tuan-tuan berjalan pergi ke pantai Cenang. Tuan-tuan pergi jalan ke pantai Cenang. Tuan-tuan pergi tengok bah-bah, tahu bah. Tuan-tuan tengok yang duk sajikan ayak tu ada tak? Tengok-tengok dia ni muka Islam, orang Islam. Nama depan Muhammad bin. Ada? Saya nak tanya tuan-tuan. Ada ke tak? Kalau dia anak lelaki, ikut suka dia lah. Ini masalah dia bin. Kalau dia anak perempuan, tak apa. Tapi masalah dia binti. Tak buat macam mana tuan-tuan? Tak nak buat macam mana? Mari kita langkau boleh ya? Kita langkau baca terus ya. Saya kesian tengok tuan-tuan duk kena tribal kat atas belakang piak. Saya tak kata Bukan ustaz dia. Tapi kalau mereka nak tiba saya, tiba Pak Usin lah no? Saya baca lagi kata. Kita kata semua. Kita nak buat je no tuan-tuan. Saya kadang-kadang bulan lepas saya pergi ke Pulau Pangkong dan saya pergi Pulau Pangkong. Tengok saya lalu, saya turun hotel tu, saya nak beli coklat. Saya duduk di hotel nak beli coklat. Turun, kita pun duk pegang kemas dah coklat tu. Kita bekal lebih duk pegang. Ni kemas ni. Pegang-pegang mai satu budak tu, ustaz, yang tu non halal. Oh tengok ni kata nak pergi belah lain. Pergilah beli coklat sikit-sikit. Ambil coklat mai nak bayar. Tengok ni tuan-tuan ni hadap pakai tudung nampak Siti Sarah. Nama dia Siti Sarah, saya tengok dah. Dia ambil botol arak 26 plastik jual. Ambil botol arak 26 plastik jual. Ikat weh. Nama ni Siti Sarah. Belambak tak nak ya? Nampak apa saya nak? Tuan-tuan, kita nak buat apa? Saya nak tanya tuan-tuan nak buat apa? Saya nak buat macam mana tuan-tuan? Nak kata ni saya kata ni kadang-kadang cakap ni tuan-tuan, tapi saya tak ada power nak buat apa ni. Saya tak ada kuasa nak buat apa. Sedih tengok anak-anak bangsa Melayu kita, anak-anak orang Islam duk menyajikan arak dalam negara Islam. Tuan-tuan, ni negara Islam, kita orang Islam, kita pergi tengok depan mata ni tuan-tuan duk pakai tudung, duk nama Islam, tiba-tiba duk serve arak tuan-tuan. Tuan-tuan nak rasa macam mana? Ni saya kata ni kena fikir dah suatu benda ni tuan-tuan. Sampai bila? Tak kata berasa apa? Tak kata apa? Dia sedar. Tak rasa apa? Rasa apa? Kita rasa dia pun suka, nak dia pun dua kerja, tak kata rasa apa? Baca ke kita tak malam pun. Tuan-tuan, nak buat je nak? Kita, ya Allah. Saya minta maaf cakap lah Pak Husin tanya saya rasa apa kan? Saya rasa macam ni Pak Husin ni. Minta maaf lah saya cakap tentang kalau tuan-tuan. Saya biasa tengok depan mata saya di Sungai Petani. Di Sungai Petani. Ni dia bukan arak, ni laki. Bawa motor, bini duduk belakang. Bawa motor pi. Ni cerita tahun 2018 tu. Duduk motor. Kawan-kawan saya tu squad pada tu kata ustaz tengok tu hatu tua duduk bawah bangunan tu. Ada hatu tua tu 4-5 orang duduk bawah tu. Ustaz tahu dia buat apa? Tak tahu. Ustaz tahu dia buat apa? Dia bawa bini dia tengah belakang motor, pitak tu, bini dia naik berzina atas, dia tunggu bawah.
Bini dia berzina atas, dia tengok, dia sanggup. Bini dia habis zina apa turun lewat betul dia balik lah. Sekali ada siapa nak pula, dia hantar pula. Kenapa dia faham tak perasaan kalau kita tuan-tuan, saya kena tengok anak-anak Melayu Islam duduk jual arak, tentu saya rasa tuan-tuan. Kita main duduk bercakap ni macam ni tinggal lah kerja, dia main tanya kita pula, ustaz, okey ustaz tak apa, ustaz pergi mengajar, ustaz habis mengajar salam cakap habis, tak ada masalah. Pak 500 ustaz balik. Saya ustaz, anak 3 orang, laki lumpuh duduk dalam rumah. Laki lumpuh, anak 3 orang. Anak ni duduk makan susu, anak ni duduk pakai pampers anak ni. Ya betul. Rumah 500 sebulan ustaz. Anak saya nak buat banyak ni ustaz. Sebulan saya kena ada untuk menguruskan suami dengan pampers dia lumpuh apa semua ustaz. Lebih kurang sebulan 2,500. Ustaz tu main baca hukum depan saya ni. Jual arak apa semua, anak Melayu jual arak. Ustaz okey, saya berhenti kerja ni ustaz. Ustaz boleh bagi kat saya 2,500. Tuan-tuan nak kata apa? Telan dia nak lekat ni tak masuk dalam perut. Tekan dia. Ustaz bagi 2,500 dekat saya sebulan, saya berhenti kerja. Saya ni. Ni tuan-tuan, kadang-kadang sebab itulah Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar di Mesir, dia kata apa? Akhir zaman ni bercakap bab hukum mudah, tetapi nak menegakkan hukum satu benda yang payah. Akhir zaman. Nak bercakap bab hukum ni senang, tapi nak apa? Melaksanakan hukum ni bukan satu benda yang mudah. Dia kerja tuan-tuan pramugari, terpaksa pakai skirt, terpaksa buka tudung apa semua, dia kerja pramugari. Tuan-tuan nak cari pramugari pakai telekung lagu bini tuan-tuan kat belakang, nak cari mana? Hak kita nak pergi Mekah pun selangkah halal, selangkah haram. Pramugari hak kita nak pergi Mekah ni, selangkah halal, selangkah haram, nampak paha. Langkah pula tutup, langkah pula nampak. Nak pergi Mekah, duk main duk surf, main duk hantar ni. Pramugari dengan free hair, dengan pakai apa? Saya biasa jumpa dekat Subang, dekat KLA. Kita turun-turun, mai semayang, jumpa dia pun lagi dengan telekong, mai semayang. Habis semayang, buka-buka balik pi. Kerja, dia kata nak buat macam mana? Tuan-tuan, dia kata kerja ustaz. Ustaz boleh bagi sebulan 8,000, tak apa. Mau ustaz tak boleh bagi, ustaz pergi belah talik. Belum kami tampak, ustaz pergi belah talik. Dah ustaz boleh bagi 8,000 sebulan, buat main duit. Saya nak berhenti kerja, lah tu. Lah ustaz duk main duk qala Allah, ustaz duk main qala Rasulullah, tak ada apa. Saya nak makan. Ustaz tak apa baca kitab tu duit. Tuan-tuan nak kata apa? Garuh kepala, garuh bungkuk balik lagu tu yang kita. Ni tuan-tuan yang kata kuasa kita perlu ni. Ni dia. Mau cakap tak ada kuasa, duk tang ni kang. Balik minum bayak apa esok hantar balik ferry, bulan depan mai sambung pula. Kang. Balik. Cuma kita baca ni tuan-tuan lah. Kita ambil yang terakhir lah. Wa dzalika adhaful iman. Kita tak redha dengan apa yang berlaku ni tuan-tuan. Kita tak redha dengan apa yang berlaku. Kita baca ni atas dasar kita tak redha dengan apa yang berlaku, dan kalau Allah Ta'ala nak uji kita pun jangan uji keturunan kita macam ni lah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hak tu lah tuan-tuan ni. Siapa yang menghalalkan dan siapa yang meminum arak dan tuak di dalam dunia ni, hak minum, hak ni pun melambak orang Melayu Islam kita, nescaya tiada lagi meminumnya di dalam akhirat nanti. Di sana Allah Ta'ala haramkan. Kita hak tak minum, Allah Ta'ala halal. Arak dalam syurga ni baklong bukan botol sungai. Arak. Sebab tu jangan duk tanyalah, dia kata saya arak tak minum Ustaz, alhamdulillah bah. Di akhirat, dah di akhirat Allah Ta'ala bagi, tak, saya memang saya tak minum Ustaz. Tu di dunia, akhirat mana ada halal ada haram. Tak, memang saya tak minum. Cuma saya nak tanya ustaz ya, biar ada tak kat sana? Allah yang hang tanya pun biar. Macam ada duk mai tanya rokok, dia kata arak saya tak minum, saya risau rokok. Akhirat ada rokok, dia kata. Boleh hisap rokok? Dia kata boleh. Tak ada. Duduk dalam syurga boleh hisap? Boleh, cuma api tak ada. Anak cucu masuk neraka Ustaz. Dah menyala rokok, masuk balik dalam syurga. Kalau nak hisap lah.
Dia buat tanya soalan bodoh lagu ni kat kita. Zina boleh tak? Lah tuan-tuan, akhirat dia bukan dah halal haram dah. Halal haram dosa pahala takat mati lah. Dah mati habislah benda ni. Takat mati lah. Dah mati habis. Nescaya aku berikan. Tahu mana dah? Dan siapa yang meninggalkan meminumnya kerana ia takutkan kepada aku, nescaya aku berikannya arak di dalam syurga yang bernama Hadratul Quds. Dan kata setengah ulama, Allah Subhanahu wa taala memberi minum kepada orang yang meminum arak dalam dunia ini dengan membalaskannya di dalam neraka Jahannam, suatu tempat daripada api neraka yang menjatuhkan 2 biji matanya dan daging mukanya. Apabila ia meminumnya, terputuslah segala isi perutnya dan terkeluarlah daripada duburnya. Itu dia. Masuk api neraka ni tuan-tuan, biji mata terkeluar, isi luruh. Minum air tu tuan-tuan, isi perut keluar kot lubang jubur. Tuan-tuan bayang. Kita makan cirit, Pak Long, cirit duk keluar lubang bungkuk tu pun tenaga tak ada dah. Cirit. Silap makan malam ni, esok cirit. Apa ada dalam perut semua dia cuci keluar. Baru cirit. Tu pun tak ada dah, seluak pun tak pakai dalam rumah, tinggal kentola. Duk lena atas kursi depan TV, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lah. Allah. Ada yang kadang-kadang teruk lagi kain pun tak pakai lah. Kita masuk tak ada keletih lah. Awak teruk dengan dia Pak Long, dia kata takut tak ada selok saya, dia kata cerai. Haram tak pakai apa, duduk jalan teluk dia goyang sama dengan kucing di sebelah jalan. Teruk cirik Pak Long, teruk cirik memang tak ada apa-apa, lena lah jamban. Duduk atas jamban tak boleh keluar, tak mau nak keluar keruh terus dia kata. Tuan-tuan bayang tengok isi perut semua hancur keluar kat lubang jubur. Boleh fikir tak tuan-tuan? Tak boleh fikir. Azab dia tak boleh fikir. Itulah yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita dalam untuk orang-orang yang kufur di dalam neraka kelak. Mudah-mudahan kita terlepas semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan satu riwayat daripada Umaish. Tu nama sedap tu. Ain Mim Yashin. Umaish radhiyallahu anhuma katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminum arak dan tuak tiada diterima sembahyangnya selama 7 hari. Faham bintang tu tuan-tuan? Siapa yang minum arak, Allah Ta'ala tak terima ibadat sembahyang dia selama 7 hari. Jikalau hilang akalnya, tiada diterima daripadanya kebajikan 40 hari. Minum, mabuk 7 hari. Mabuk yang sampai tak ingat apa, 40 hari. Jikalau ia mati sebelum sampai 40 hari tak terima kan, celah-celah tu dia mati, hari ke-22 dia mati, mampus, maka ia di dalam maksiat. Penuh. Dia minum sampai mabuk yang tak ingat apa, hilang akal. 40 hari Allah Ta'ala tak terima ibadat. 10 hari, 12 hari meninggal, na'udzubillah, mati dalam keadaan maksiat. Ayak yang saya kata tadi ni, ayak ya tuan-tuan, bukan ada apa, ayak ya. Yang hari ni orang punya apa dia, hias benda haram ni nak bagi nyembah halal. Bir yang tidak memabukkan, nak hias bagi nampak tu halal. Hias tu nak bagi nampak benda yang haram jadi halal. Inilah di antara fitnah akhir zaman, orang akan hias benda-benda yang haram untuk menjadi halal. Benda yang sah-sah haram nampak halal. Hari ni tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan hari ni. Sebab tu saya kata baru ni tuan-tuan, akhir zaman ni tuan-tuan nak pagak diri kita, nak pagak ahli keluarga kita dengan apa Pak Long? Akhir zaman ni Pak Long nak pagak dengan apa dia? Kalau Pak Long tak pagak dengan iman, Pak Long tak pagar dengan agama, Pak Long tak pagar dengan Islam, Pak Long nak pagar akhir zaman ni dengan apa? Nak pagak dengan apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, dulu dengan Allah, mana lebih mudah orang nak buat maksiat? Cuba abang. Dulu dengan Allah, mana lebih mudah orang nak buat maksiat?
Dulu ke lah? Lah. Saya apa? Yang duk main hantar barang dalam rumah tuan-tuan tu, tuan-tuan oi. Yang COD lah apa, tuan-tuan tahu ke anak beli apa? Mula pagi main satu bungkis, koyak-koyak tengok yang ni tonik untuk pak. Ha ni tonik kekuatan pak ni. Ha bagi. Dia tulis tonik tu macam-macam lah. Pak ni kerja telan tonik sampai 1 tahun deram dah. Duk tak mau sihat lagi. Mai pula bungkusan yang kedua, tuan-tuan bukan tahu apa. Dulu benda haram kalau orang nak buat, satu kampung tahu, satu taman tahu, satu family tahu. Lah, tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Lah tuan-tuan, nak kalau masyarakat lah nak berzina, perlu ke ada pergi kutip kau lorong-lorong macam dulu ni? Duduk dekat hotel, hanya main menatang ni lah. Ni yang kata fitnah mai daripada langit ni tuan-tuan. Yang kata fitnah mai daripada langit ni, tuan-tuan duduk dalam bilik, hantar dekat dia location hotel apa, nombor bilik berapa, dia mai ketuk depan pintu bilik kita, masuk. Habis kita pakai keluar, siapa pun tak tahu. Pak Long nak main judi, dulu kena pergi beratok 3 nombor ekor. Lah tak ni lah. Kau terang cuci 20, cuci terang. Gelak tu tahu dah lah tu. Saya baca buku. Lah. Dan nak buat apa? Lah ni nak pagak dengan apa tuan-tuan? Tuan-tuan bayar. Dulu nak beli arak kena pergi kedai. Lah orang boleh main hantar dalam rumah. Dia bubuh dalam plastik. Apa pun tak tahu. Pak siap ambil tak tepi ni nama hang ni apa? Pak bagi. Ni tuan-tuan yang kata fitnah mai daripada langit akhirat zaman ni. Baru ni tuan-tuan, dulu kita duk mengaji, ustaz-ustaz duk kata apa dia? Dajjal ni dia boleh hidupkan orang yang mati, dia. Dia tak tuan-tuan duk dengar ni. Ustaz-ustaz pun tuan-tuan pun heran, kok mana dia boleh? Tuan-tuan, baru ni berlaku di China. Di China ke di mana? Saya tengok satu video baru ni. Kawan ni dah mati 4 tahun dah. Tapi mereka boleh buat. Dia ni penyanyi, kumpulan penyanyi, mati 4, 5, 6 tahun lepas. Baru ni mereka jual tiket konsert, pakat-pakat masuk pergi tengok lah konsert kawan ni. Teknologi yang ada lah ni tuan-tuan, boleh timbulkan dia di atas pentas menyanyi. Mereka 4 orang ke 5 orang. Kumpulan ni duduk menyanyi lah. Satu orang tu mereka siap, satu lampu turun, nampak dia pun duduk menari sama dengan mereka atas pentas. Dia mati 5 tahun lah. Ada kata orang kena toyak, nampak betul real dia duduk atas pentas. Panggil keluarga mai tengok duk toyak ni, nampak dia. Kawan dia menari, dia pun duk menari, dia ada interaksi dengan kawan-kawan dia. Ni tahun 2022 ni dah ada dah. Tuan-tuan jagalah Pak Long. Tahun 2022 ni dah ada dah. Kawan mati 4, 5, 6 tahun lepas, dia boleh duk main menyanyi atas pentas. Ni akhir zaman ni tuan-tuan, jagalah Pak Long, jaga Pak Long, jaga. Damailah. Sebab tu dia hias benda yang haram nampak halal. Lah jadi dah tuan-tuan. Lah dah jadi dah. Dulu kalau kita kata, "Oi, jangan main judi." Tak main. Dulu paling kuat ni dia. Tepuk pun tahulah. Ni jenis kerak main ke tak pernah main. Tuan-tuan tengok orang tepuk. Woi, tepuk tak putih tu. Tepuk. Lah tak payah dah tepuk lah. Ni dia. Tering. Yes. Tering. Yes. Duduk kat kedai makan dia Pak Long. Duduk kat kedai makan. Saya duduk tengok tu dia apa dia. Tering. Yes. Alhamdulillah. Tanya dia siapa? Masuk 100 Ustaz. Menang 950. Alhamdulillah. Berkat duha saya bagi tadi. Pernah bapak berkat duha. Pak Long, dulu orang nak main jijik Pak Long oi. Jijik.
La tak ada dah. La tak ada dah. Tuan-tuan, saya cukup bimbang benda ni. Saya ada anak. Saya abang nak kat tuan-tuan, anak sulung saya ni umur baru 5 tahun. Cabaran nak jaga anak ni, cabaran nak bela anak ni. Pak Long alhamdulillah ni selesai dah. Ni bayar-bayar Pak Husin selesai dah bela anak. Tuan-tuan, Allah pelihara membesarkan anak daripada terkena fitnah akhir zaman ni. Syukurlah Pak Long. Habis dah tanggungjawab Pak Long. Anak pun dah menikah Pak. Habis dah tanggungjawab Pak Long. Lah ni kami hak muda ni. Macam mana saya ni tuan-tuan dengan geng-geng muda ni nak menempuh 15 tahun yang akan datang kalau umur panjang nak membesarkan anak. Tuan-tuan kena ingat satu benda Pak Long. Keturunan Pak Long ni ada tak yang nanti na'udzubillah min zalik takut-takut mati dalam keadaan murtad? Na'udzubillah. Jaga tuan-tuan ni, jaga. Ni mati dalam keadaan Allah Ta'ala tak terima ibadat. Dan jika ia bertaubat daripada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala menerima taubatnya, jika ia kembali meminumnya, taubat balik buat, itu nama dia taubat, Allah Ta'ala akan memberi minum kepadanya danur. Danur ni dia panggil apa? Nanah. Baca elok-elok tu. Dal alif nun waw ra. Danur, bukan danur. Pak Husin dia habis ra ke ain? Ra, danur. Bukan danur. Silap baca lari makna tuan-tuan. Danur pun ada cerita juga. Tak kita cerita bab danur. Ini danur. Danur ni nanah lah. Nanah. No, danur ni nanah lah. Nanah. Allah Ta'ala akan memberi minum kepadanya nanah orang yang di dalam neraka. Allahu Akbar. Tahu cekam? Cekam tahu cekam? Sini panggil cekam tak? Sini panggil cekam tak Pak Husin? Cekam juga tu hak jadi dia tu. Kan cekam ni dia naik nanah. Tuan-tuan cuba ambil tu jarum ke apa, cuek bagi nanah tu, tuan-tuan hisap. Lepas masuk dalam neraka tuan. Kalau tuan-tuan rasa lepas, tuan-tuan buatlah maksiat. Try tak makan ni nanah cekam. Rasa lepas buatlah maksiat. Tak rasa lepas, tak ada buatlah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila mati seorang yang meminum arak dan tuak itu, kemudian maka kamu tanamkan dia, mati pergi tanam, kemudian kamu gali kuburnya, maka jika kamu dapati mukanya tiada berpaling daripada kiblat, maka kamu bunuhlah daku, kerana sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Ni kasar ni. Abdullah bin Mas'ud kata, lah ni hampa pergi tengok orang yang mati tu, dia ni minum arak, hampa tanam. Orang mati kita tanam ni, muka dia kita paling ke arah mana? Kiblat. Hampa tanam. Lepas tanam 2-3 hari, hampa pergi korek pula. Hampa pergi korek, kalau muka dia tak berpaling daripada kiblat, hampa mai bunuh aku. Tuan-tuan faham tak? Dia berani cabak tu, hampa mai bunuh aku. Kalau muka dia tak berpaling daripada kiblat, hampa mai bunuh aku. Jadi kita lah tuan-tuan, anak kita ni bodoh, kita berani cabak benda dia tak boleh buat. Cabak. Ada satu kawan saya ni, anak dia mengaji tak apa cerdik, bila dia buat gitu saya pun tak setuju. Dia anak dia mai kata dia apa, ni kalau abang periksa dapat nombor 1, minta abang beli motor rezek lah. Anak dia memang tak cerdik lah. Depan saya. Saya biar rumah dia, pak dia kata lah macam ni lah abang, kalau abang periksa dapat nombor 1, abah beli motor RZ kat abang 1, dan abah akan naik motor tu seorang-seorang daripada rumah pergi Pekan Kodiang telanjang. Sampai traffic light Pekan Kodiang, abah menari dulu tuan-tuan 5 minit, abah start motor balik mai. Anak dia terus masuk dalam rumah. Saya kata apa yang hang cabak lagu tu? Dia kata bodoh budak ni, dia kata taubat tak boleh Dia cabak benda anak dia tak boleh buat. Anak dia minta motor rezek dia siap offer dia nak naik motor tu telanjang tu. Kawan ni tu siap masjid sampai Pekan Kodiang, dia nak pergi tiang tu, tiang elektrik tu, dia nak menari lu 5 minit tu. Dia kata lepas tu aku start motor balik mai. Dia tahu dah anak dia tak boleh. Saya kata buat anak tarak nak boleh
Tapi Pak Izzah tengok 23, 22. Dia kata bila 23 nak langkau 22 kepala nak main nak tobat tak boleh Aku tahu anak aku itu yang aku cabak tu, dia kata. Kau ajak, kau ajak. Saya kena hati kata aku tak nak tengok pok kau ajak lagu ni. Ni Abdullah bin Mas'ud ni. Dia kata lah ni kalau hamba tanam, hamba bikorek pula, muka dia tak berpaling daripada kiblat, hamba mai bunuh aku. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah bersabda, apabila seseorang hamba meminum arak dan tuak 40 kali, minum arak 40 kali, Allah Ta'ala memurkai atasnya dan disuratkan namanya di dalam sijil. Saya dengar tak? Sijil. Bukan sijil, sijil. Apa dia sijil? Iaitu buku daftar segala amalan orang isi neraka. Buku rekod. Buku rekod ahli neraka, namanya sijil. Orang yang meminum arak, yang mengekali atas meminum arak ni 40 kali, Allah Ta'ala suruh malaikat catat nama dia dalam buku catatan ahli neraka. Dan tiada diterima daripadanya puasanya, puasa Allah Ta'ala tak terima, sembahyangnya dan sedekahnya, melainkan ia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang duk minum arak, duk minum tak taubat, tapi dia jumpa orang susah, dia sedekah, Allah Ta'ala terima tak sedekah dia? Allah Ta'ala tak terima. Mai bulan Ramadan dia puasa, Allah Ta'ala tak terima. Mai time semayang dia semayang, Allah Ta'ala tak terima. Habis itu kita buat apa? Kalau tak mau bertaubat kepada Allah, buat apa? Ni dia tuan-tuan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, yang tu tuan-tuan baca nombor 2, nombor 3. Saya nak lompat sikit, nak ambil masa 10 minit lagi boleh? Sejam 5 minit dah, sikit lagi. Tuan-tuan tengok suatu cerita, kita buka tentang suatu cerita, muka surat 22 Pak Uzin. Muka surat 22. Hak tu dia nak ulang balik, Pak Uzin balik baca memfaham tu. Tuan-tuan buka nombor 22 ni. Muka surat 22 ada satu cerita. Saya nak baca cerita ni dekat tuan-tuan, habis baca cerita ni kita balik. Cerita ni, habis baca cerita ni kita balik. Suatu riwayat diceritakan daripada Abdullah Al-Uzair. Abdullah Al-Uzair. Nama dia bukan Aziz, Uzair. Al-Madani katanya, suatu hari aku telah pergi ke sebuah masjid. Dia ni Abdullah Al-Uzair ni, Al-Madani ni, dia pergi kepada satu masjid. Maka tiba-tiba aku dapati beberapa orang perempuan sedang menangis di tengah jalan. Tengah-tengah dalam perjalanan, on the way ni, aku nampak beberapa orang perempuan duk teriak. Pelik lah tuan-tuan nak main mengaji kita ni. Sampai sekat jalan, tuan-tuan tengok ada maklum-maklum ni duk teriak tepi jalan. Ni mesti apa? Maka aku bertanya, apa khabar engkau wahai orang-orang perempuan? Dia pun main tanya, ni pasal apa ni yang duk teriak pasal apa? Ni yang duk teriak ramai-ramai ni pasal apa? Maka mereka menjawab, geng-geng perempuan tu jawab, pada kami ada seorang lelaki yang sakit, yang hampir mati. Kami telah menyerunya berulang kali supaya ia mengucap kalimah La ilaha illallah, maka ia tiada mengatakannya. Maklum-maklum ni kata, kami ni dalam kampung kami ni ada orang adik-beradik ni nak mati. Kami pergi duk ajak kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah. Orang nak mati ni tuan-tuan kena ajak dia talqin La ilaha illallah. Yang tuan-tuan duk pergi ajak mengucap buat apa? Tuan-tuan duk pergi asyhadu. Kawan tu dah nak mati. Asyhadu Allah ilaha, tu kawan tu nak masuk Islam tak apa lah. Ni orang nak mati tuan-tuan pergi bisik kat telinga dia La ilaha illallah. Bisik La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ajak lagu tu. Ni saya nak tegur agak, ada agak dia pergi ajak asyhadu. Dia tak boleh kau tak. Korang nak kata apa dah? Nak kata bodoh tak boleh. Korang. Tentang bahala korang. Serupa tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan nak pergi pekan kuah, tuan-tuan orang boh giadi pergi depan, tuan-tuan gustan, sampai ada kuah? Sampai tak? Sampai, tapi korang. Orang pergi ikut depan, tuan-tuan pergi gustan ikut belakang. Nak kata bodoh tak? Dia sampai juga.
Dia sampai juga kuah tu. Kalau bodoh tak sampai langsung. Tapi korang siapa ni duk pergi ngajak asyhadu ni, lebih korang pergi kuah ni kata Ustaz. Tak apa, ajak. Tapi kawan ni tak mau kata. Kemudian aku masuk melihat orang sakit itu. Abdullah Al-Uzair ni dia kata apa dia? Bila lepas habaq, aku pun masuk pergi tengok. Dan aku mengajarkannya kalimah la ilaha illallah. Aku masuk aku ajak. Maka ia tiada mau mengata. Serupa juga dia kata, kawan tu tak mau ikut juga. Kawan tu tak mau ikut juga dia ajak mengucap tu. Dan aku ulang-ulangkannya. Kemudian ia membuka matanya. Dia ajak ulang. Tadi satu poin tuan-tuan. Orang nak mati tu, tuan-tuan ajak dia sampai dia mati. Pergi dekat telinga dia. Pakcik ikut nak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tuan-tuan ulang. Dia tuan-tuan ulang. Lepas tu jangan duk cerita ke orang. Duk bercerita, tak ngajar tak mau ikut. Jangan duk cerita ke orang. Dia habaq pula kat kawan tu, jangan cerita ke orang. Aku ajak sampai mati ya. Tak ikut. Mata tu beliau. Jangan duk cerita ke orang. Pasien Melayu, tuan-tuan saya nak tanya, tuan-tuan cerita kat dia, tuan-tuan habaq kat dia jangan cerita ke orang. Dia pergi cerita ke tak? Dia pula pergi cerita ke orang. Ni aku nak cerita ke hang, jangan cerita ke orang. Ni aku cerita ke hang. Ni pasien Melayu. Dia aku cerita ke hang, jangan cerita ke orang. Semalam dia nak mati. Man ajak ngucap, dia tak ikut. Aku cerita ke hang, jangan cerita ke orang. Kawan tu pula pergi masjid. Sembang tak? Semalam dia no. Ni aku cerita ke hang je. Aku cerita hanya cerita ke orang. Aku cerita ke hang. Lah kali habis dia tu kampung. Aku cerita ke hang hanya cerita ke orang. Kawan dia pun aku cerita ke hang hanya cerita ke orang. Lah kali dia tu kampung tak. Hak tu pasien Melayu nak bak tuan-tuan. Betul ke tak? Hak tu bangsa kita. Ajak dia sampai dia mati. Abdullah Al-Uzair ni pun dia ajak sampai mati. Dia ajak tak berhenti, tiba-tiba mata dia terbuka. Lalu mengatakan kalimah kafir dan melepaskan dirinya daripada Islam. Allah. Kawan ni duk ajak dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak ikut, tuan-tuan. Tiba-tiba dia buka mata, dia kata aku nak abang apa, aku ni dah kafir. Aku bukan Islam lagi. Saat nak mati tu. Saat nak mati tu tuan-tuan. Yang ni yang kata fitnah sakaratul maut ni. Kita duk baca doa tu, Allahumma inna. Tu imam duk baca, tuan-tuan amin, haram tak faham tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bisa dengar tak? Ya Allah, aku mintakan kepada kamu, ya Allah, kami minta keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, tubuh badan yang sihat. Wa ziyadatan fil ilm, ilmu yang bertambah. Wa barakatan fil rizq, rezeki yang berkat. Wa taubatan qabla al maut, tolong bagi kesempatan kami nak bertaubat sebelum mati. Wa rahmatan 'inda al maut, mohon rahmatmu ketika kami nak mati. Wa maghfiratan ba'da al maut, minta keampunan daripada-Mu lepas kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolong ringan, permudahkan azab untuk kami ya Allah pada saat kami sakaratul maut. Ni antaranya. Kemudian keluarlah nyawa, maka matilah dia. Lepas-lepas kalimah tu dia sebut mati. Oh, tragis benar ni. Kemudian aku pun keluar daripada rumahnya dan aku panggil sekalian orang yang ada di situ. Abdullah ni kata apa dia? Bila jadi lagu tu aku pun keluar, aku panggil orang ada kat rumah dia mai. Wahai ahli sekalian keluarga dan sanak saudaraku, janganlah kamu sembahyangkannya dan janganlah kamu tanamkannya pada perkuburan orang Islam. Dia keluar dia panggil ni, aku nak abang kat semua ni adik-beradik belakang ni dalam kampung ni. Tolong jangan sembahyangkan orang ni. Jangan tanamkan dia dekat kubur orang Islam. Sebab apa dia? Dia mati dalam keadaan kafir. Kalimah yang last dia sebut apa dia? Aku keluar daripada Islam, aku lepaskan diri aku daripada Islam. Mati.
Kacau tuan-tuan, kacau. Kacau. Kerana sesungguhnya ia mati dalam keadaan kafir. Dan aku bertanya isi rumahnya, bagaimana keadaan amalannya orang tu? Habis-habis dia kata lagu tu, dia tanya ni adik-adik, aku nak tanya hampa ni. Hampa tengok kan dia mati lagu mana? Tengok. Aku nak tanya ke hampa jawab ke aku betul-betul. Apa yang kawan ni buat waktu dia hidup ni? Maka mereka menjawab, kami tidak mengetahui sesuatu dosanya baginya, melainkan ia meminum arak dan tuak. Tak tahu, kami tak tahu. Yang lain kami tak tahu. Yang kami tahu, dia ni dalam hidup dia suka minum arak, dia dalam hidup dia duk minum tuak. Maka dihilangkan oleh Allah Ta'ala imannya sebab minum arak dan tuak. Sebab tu ya tuan-tuan, Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min. Dan satu riwayat daripada Rasulullah itu sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Kuih berat dah ni, kuih berat lah. Kita baca nanti habis tuan-tuan, insya-Allah bulan depan habis lah. Bab arak ni bulan depan habis, dia mai pula bab keempat. Yang ni pun sakan juga tuan-tuan, siksaan orang berzina. Hak ni pun akhir zaman tuan-tuan, yang ni lah. Yang ni lagi dahsyat pada arak akhir zaman ni, saya nak bakkan tuan-tuan. Lagi dahsyat pada arak akhir zaman ni. Arak ada ruang kita boleh sekat. Ada ruang kita boleh sekat. Sama ada nak buat dengan tak buat terpulang. Tapi zina ni tuan-tuan nak sekat kat mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak ni, semua lah ni kot ni. Semua lah ni kot ni. Lah ni dia ada pula satu aplikasi, saya nak bak kat tuan-tuan, aplikasi celaka. Dalam media sosial ni dia ada pula satu aplikasi celaka yang saya pun tak mau sebut nama dia pasal live. Kalau saya sebut, orang saman saya. Aplikasi celaka ni nak bak kat tuan-tuan, dia boleh main. Tuan-tuan duduk tak mana, tuan-tuan download dia, tuan-tuan pergi ni, Pak Husin saya boleh ajak, pasal Pak Husin dah tak ada bini, untuk cari teman jodoh. Dia duduk ni tuan-tuan, tuan-tuan main, contoh main Langkawi lah, saya main Langkawi. Main Langkawi ni sunyi, tak ada apa bini, tak ikut apa semua. Ambil buka ni, saya pun abang lah, saya jalan tu, aku nak cari perempuan. Umur berapa ambil berapa? Abang 20 sampai 30 lah. Tekan, dia kan abang ni sekeliling tuan-tuan ni. Yang mana orang-orang perempuan yang ada tu, cering sampai add lah. Bila add dia pun terima, hai, dia pun hoi. Buat apa tu? Tak buat apa duduk rumah. Single ke? Ya. Hak perempuan-perempuan ni pun tuan-tuan tahu, dia bubuh ni kan? Dia bubuh ni Allah. Kadang-kadang ayat no, sedang mencari imamku, di manakah kamu? Hei ustaz tahu saya kena belajar nak mahabak kat tuan-tuan. Oh tuan-tuan, tak dia semayang, dia saja hampak sejadah ni depan kosong. Dia tak gemak. Buat dalam Facebook. Siapakah yang sudi menjadi imamku? Ya Allah, kurniakanlah kepada aku imam untuk menjadikan imamku dalam solat dan hidupku. Allah. Tak cayak ke Pak Uzin kena ayat lagu tu. Ekor sabar mengedik on di. Tuan-tuan pun dia pun set. Ni tuan-tuan, biar yang ni selalu orang duk buat, orang duk pergi apa outstation kerja di Kuala Lumpur ke apa ke. Cari. Tuan. Bukan semua perempuan lagu tu maklum tak. Tak. Orang perempuan yang maruah cukup mahal pun ramai. Tapi yang maruah cukup tak mau sebut lah, tak ada maruah ni pun berlambak. Tuan-tuan buka duk pakai ketat, duk menari tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat macam mana? Kita tak mau tengok duk relah. Dia relah. Duk relah ni yang tu ya tuan-tuan. Tuan-tuan pun terima apa? Mesej. Siapa you duk mana? Duk ada di hotel ni, main meeting lah, main apa? Tak ada kawan, main dengan siapa? Seorang daripada mana? KL. Jom keluar minum. Okey. Keluar minum je tak? Jangan lebih-lebih perempuan tu. Keluar. Di kawan duduk 3 malam, 4 hari 3 malam. Hari kedua, hari pertama keluar. Jangan keluar je. Hari kedua ajak menyembang. Hari ketiga prank.
Ni yang jadi tuan-tuan, ni yang jadi. Minta maaf cakaplah, yang ni yang jadi. Hak Langkawi mungkin ada lagu tu, hak jenis gitara mungkin ada lagu tu. Tuan-tuan pi lagi benak-benak besar tuan-tuan. Ni anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan duk hantar mengaji di U tu. Tuan-tuan tahu ke dia buat apa di sana? Mana tahu. Sana dia ada pula package, dia panggil escort girl. Hak ni takat teman hang makan tak boleh lebih-lebih. Tahniah, berapa? 250. Ajak pergi karaoke, duk menyanyi, duk melalak-melalak, hantar dia balik. Tak boleh buat apa? 250. Hak ni lebih sikit 500 boleh ringan-ringan. Mai hak 1,500 dia lena dengan hang sampai satu malam. Kadang-kadang tuan-tuan boleh terima kepala otak kerja kilang bodoh ni ya. Pakai mesti AMG. Kita ceramah siang malam ni pun Maybe ya. Hak mai duk mengacak ni. Sampai sekarang Malaysia dah kena kapiak ni. Baru pakai Maybe ya. Dia pakai. Tuan-tuan nak sekat macam mana zina ni? Saya nak tanya tuan-tuan nak sekat macam mana? Tuan-tuan nak sekat macam mana zina ni tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tutup pusat-pusat pelacuran dalam negara, tapi tuan-tuan nak tutup operasi dalam media sosial macam mana? Korang ajak dia boleh buat Telegram, dia boleh buat satu benda yang kita kena terima pada Pak Long, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Apa dia pagak kita? Apa dia tembok kita? Zikir dan amalan. Itu ya kena jaga. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat, perbanyakkan amalan-amalan sunat. Dampinglah dengan Al-Quran. Akhir zaman tuan-tuan, kalau tidak habis. InsyaAllah kita akan baca pula bulan depan. Tuan-tuan tengoklah siksaan orang yang berzina. Dan yang lagi rebah lagi lah ni tuan-tuan, saya baca dalam satu artikel, bila saya baca baru ni, lah ni Pak Long, dia main passion lah ni Pak Long jantan-jantan boya ni, dia duk suka cari bini orang. Dia tak cari dah hang janda ke, hang apa nama anak dara ke, tak. Dia buat passion lah ni, dia kelapak bini orang. Dia kelapak bini orang lah dia buat ni. Tak payahlah. Hak yang perempuan-perempuan ni pun sama. Tuan-tuan cuba tengok dalam TikTok, dia duk pakai, dia jalan, dia masuk dalam hotel, dia ambil gambar. Lepas tu sekali dia ambil gambar katil, dia buat lagu tu, dia buat ni mini love. Tulis orang tu, dia tulis orang tu, check in dengan suami sendiri, mangkah. Check in dengan suami orang, right. Apa dia? Bimbang. Saya nak komen lebih-lebih pun saya. Bukan tuan-tuan tak baca ni, sehari dua ni dia duk keluar penceramah bebas, amang seksual, penceramah bebas, apa dia? Memperkosa anak. Saya nak komen lebih-lebih saya. Tapi hak saya kata orang ni pun, bila mai penceramah bebas, dia tag kita, ustaz ke tu? Dia tanya kita, awak nampak muka aku ni macam perogol bersiri ke? Dia hantar mai kat kita, assalamualaikum ustaz ke tu? Saya tak apa nak mau komen lebih-lebih lah tuan-tuan. Saya tak mau komen lebih-lebih. Saya tak mau komen lebih-lebih. Cuma saya nak komen macam ni ya. Orang yang bersalah, hukum atas kesalahan dia. Setuju tak? Jangan zalim atas kesalahan dia. Kalau dia betul-betul buat, hukum dia. Saya nak komen lebih-lebih pun sebab apa dia? Allah belum uji saya macam tu. Saya takut tuan-tuan ni. Kalau saya dah diuji lagu tu, saya lulus, alhamdulillah. Saya nak komen lebih-lebih pun, Allah Ta'ala belum uji saya. Dan saya pun tak tahu saya lulus ke tak. Tuan-tuan pun tak tahu tuan-tuan ni lulus ke tak. Lepas yang buat salah, hukumkan atas kesalahan mereka. Jangan zalim atas kesalahan mereka. Yang ni saya takut tuan-tuan. Saya pun tak mau komen lebih-lebih. Wallahu a'lam. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum